that happens is motivation. Tajuk yang diberikan, impak aplikasi TikTok dalam perkembangan etika di kalangan remaja. Silakan, siapa nak mulakan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada doktor dan semua yang ada. Okey, kami daripada grup 5 akan membentangkan satu pembentangan yang bertajuk impak aplikasi TikTok dalam perkembangan etika di kalangan remaja. Ini merupakan ahli kumpulan kami. Yang pertama terdiri daripada Muhammad Nur Aiman, Nik Muhammad Aikal, saya sendiri Zat Najwan, Aina Balkis, Abdul Rahman, Muhammad Syafiq bin Ali dan juga Ahmad Izham bin Nur Afendi. Okey. Pengenalan. Kod moral adalah konsep yang membantu untuk menentukan siapa kita dan bagaimana kita harus berperilaku. Pengertian akhlak menurut bahasa adalah cara kita bersikap, perangai atau watak kita. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa di mana perbuatan terjadi tanpa pertimbangan terlebih dahulu dari fikiran. Seterusnya iaitu objektif. Objektif kajian kami lah. Kajian ini dibuat secara alami untuk dan mencari sumber-sumber yang betul. Ia dapat membantu kami membuat penelitian secara ilmiah dengan cara yang tepat dan jelas. Kami juga dapat memahami bagaimana aplikasi TikTok digunakan secara mendalam dalam perkembangan remaja. Kajian ini dapat meningkatkan pengetahuan kami tentang penggunaan aplikasi TikTok di kalangan remaja. Seterusnya, kajian ini juga dapat memberi kami kesempatan untuk mempelajari lebih lanjut tentang kesan aplikasi TikTok terhadap perkembangan etika di kalangan remaja, dan kami juga berpeluang untuk mempelajari kesan terhadap masalah ini. Okey, saya serahkan kepada rakan grup saya untuk meneruskan. Silakan. Okey, untuk kajian literatur saya akan menerangkan untuk bahagian ni. Saya gantikan untuk Syafiq. Saya Abdul Rahman bin Abdul akan menerangkan berkaitan dengan kajian literatur. Okey. Kajian literatur ni merujuk pada ulasan maklumat yang ditulis daripada jurnal, buku dan dokumen, laporan proceeding atau penyelidikan lepas atas talian dan sebagainya. Kajian literatur ni dapat memberikan idea dan hala tuju mengenai penyelidikan yang akan dilakukan. Okay, untuk tujuan kajian literatur ni saya menentukan dia adalah untuk menentukan ruang lingkup kajian. Ia membantu para pengkaji untuk memilih dan mengenal pasti mana satu bahan bacaan kajian literatur yang sesuai untuk kajiannya atau tidak. Membentuk sebuah kerangka teori, menjelaskan dalam bentuk sebuah kerangka teori ini dia akan menjelaskan definisi, kata kunci dan terminologi untuk topik atau bidang yang dikaji. Untuk sumber kajian literatur, kami merujuk melalui kamus dan istilah, jurnal, ensiklopedia dan cacatan buku. Sumber kajian literatur, keratan akhbar, bahan-bahan dan rujukan daripada internet, risalah pendidikan dan perpustakaan online. Saya serahkan kepada Aina untuk menerangkan bahagian metodologi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Aina Balkis binti Muhammad Asri daripada kelas BMMM 1/2. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang kaedah-kaedah yang digunakan dalam metodologi secara keseluruhan supaya kajian yang dijalankan lebih bersistematik dan perjalanan kajian lebih terarah kepada objektif. Kategori kaedah yang pertama ialah reka bentuk kajian.
Yang kedua ialah pengumpulan data. Yang ketiga ialah instrumen. Yang keempat ialah populasi dan persempilan. Dan yang terakhir ialah analisis data. Kaedah yang pertama ialah reka bentuk kajian. Kajian ini ialah berbentuk kajian tinjauan yang berbentuk deskriptif. Kajian rangka ini merujuk mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan persempilan, pengukuran dan analisis data. Kajian ini adalah untuk mengenal pasti impak aplikasi TikTok terhadap perkembangan etika di kalangan remaja. Next slide. Kaedah yang seterusnya ialah pengumpulan data. Dalam kajian ini, tinjauan adalah perkara utama untuk penyelidikan yang bermaksud tinjauan adalah fokus kajian. Soal selidik akan disediakan untuk memastikan maklumat yang diperolehi tepat dan juga boleh digunakan bagi memastikan objektif kajian dapat dicapai berdasarkan data sah dan dipercayai. Kaedah seterusnya ialah populasi dan persempilan. Rangka kerja populasi bagi penyelidikan ini ialah pelajar daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Malah, sampel tersebut dipilih daripada pelajar daripada Fakulti Teknologi, Kejuruteraan dan Pembuatan. Dalam kajian ini, sebanyak 41.7% pelajar sarjana muda teknologi dipilih sebagai responden kajian ini. Next. Kaedah yang keempat ialah instrumen. Terdapat dua kaedah yang dijalankan, iaitu berbentuk kuantitatif dan juga kualitatif. Instrumen untuk kaedah kuantitatif yang digunakan ialah Google Form dan ia diedarkan kepada responden bagi mendapatkan maklum balas daripada sampel. Borang soal selidik ini mengandungi 17 soalan yang berbentuk pilihan jawapan dan jawapan ringkas. Instrumen bagi kaedah kualitatif pula ialah rujukan dan pemerhatian. Terdapat beberapa rujukan yang telah dikaji iaitu melalui rujukan internet dan juga petikan risalah ataupun surat khabar. Pemerhatian pula ialah satu metod pengumpulan data dengan mengkaji secara langsung terhadap responden dan penyelidikan ini dilakukan dapat dirahsiakan. Akhir sekali ialah kaedah untuk menganalisis data ialah dengan menganalisis kekerapan dengan menggunakan peratusan untuk menggambarkan jadual, graf dan carta. Kaedah ini memudahkan kita untuk menganalisis dengan data yang tepat dan sekaligus dapat menjimatkan masa. Alat yang digunakan untuk menganalisis data ialah Google Form. Borang soal selidik ini dibina mengikut prinsip keep it short dan simple iaitu mengemukakan soalan yang mudah difahami dan ringkas. Seterusnya saya serahkan kepada ahli yang seterusnya. Silakan. Okay, next slide. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nik Muhammad Haikal binti Kamarudin. Saya di kelas BMMM 1/2. Okey. Untuk part saya akan membentangkan tentang perbincangan dan hasil kajian. Okey, bahagian ini membincangkan tentang kebaikan keburukan, impak aplikasi TikTok dan juga responden yang telah kami perolehi. Perbincangan ini merangkumi aspek demografi golongan remaja yang mengikuti perkembangan terkini aplikasi TikTok pada masa kini. Okey, berikut ada 4 jenis poin yang saya akan terangkan. Yang pertama adalah kebaikan, keburukan, impak dan juga responden. Okey, slide. Okey, untuk bincangkan tentang kebaikan, yang pertama adalah mudah digunakan dan lebih menarik. Seperti yang kita lihat, golongan remaja pada masa kini lebih tertarik kepada sesuatu perkara yang mudah dan menarik. Terdapat berbagai jenis aplikasi media sosial yang
berada di aplikasi App Store ataupun Play Store. Tapi aplikasi TikTok ini merupakan pengguna yang paling ramai digunakan. Aplikasi TikTok merupakan salah satu aplikasi yang sangat ringkas dan penyampaian konten videonya yang sangat mudah difahami. Okey, yang kedua adalah menambah ilmu pengetahuan. Aplikasi TikTok ini banyak mendatangkan manfaat apabila kita menonton konten videonya. Kita juga dapat mempelajari sesuatu ilmu yang baharu apabila menggunakan aplikasi ini. Sebagai contoh yang kita dapat lihat adalah kita dapat mempelajari bahasa ketiga, tidak kira bahasa Korea, Chinese ataupun lain-lain, konten memasak dan banyak lagi. Seterusnya adalah mengurangkan tekanan emosi. Golongan remaja sering mengalami masalah tekanan emosi dalam usia sebegini. Jadi aplikasi media sosial seperti TikTok ini dapat mengurangkan masalah tekanan emosi dengan menonton video yang berunsurkan hiburan di dalam aplikasi tersebut. Okey, next slide. Okay, seterusnya saya akan menyerahkan kepada Muhammad Nur Aiman. Tuan Aiman. Okey, hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Nama saya Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Jereni. Saya dari kelas BMMM 1/2. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang keburukan aplikasi TikTok. So, keburukan yang pertama ialah ianya membuang masa. So, aplikasi TikTok ni membuatkan golongan remaja ni malas untuk belajar atau bekerja. So, mereka lebih gemar untuk membuang masa berjam-jam dengan menonton konten-konten yang tidak berfaedah dekat aplikasi TikTok ni. So, next, ia juga mengandungi banyak kandungan yang tidak berfaedah yang dapat mempengaruhi akhlak dan tingkah laku seseorang remaja tersebut. Percaya atau tidak, seseorang remaja tu boleh menghabiskan masa mereka 2 ke 3 jam secara terus atau 5 ke 6 jam sehari untuk menonton konten-konten di aplikasi TikTok tersebut. Ini menunjukkan bahawa ketagihan mereka terhadap TikTok amatlah tinggi. Next. Seterusnya saya akan bincangkan tentang impak aplikasi TikTok dalam konteks perkembangan akademik. So, yang pertama, gaya hidup anak muda ini memenuhi oleh konten-konten di media sosial, khasnya di aplikasi TikTok. Remaja zaman ini lebih cenderung nak habiskan masa mereka di hadapan peranti yang mempunyai akses kepada internet. Hal ini disebabkan oleh kurangnya disiplin terhadap tanggungjawab yang perlu diselesaikan. Sebagai contoh, para pelajar yang meninggalkan kewajipan mereka untuk menyiapkan tugasan yang diberi oleh para pesara dan menyebabkan tugasan mereka tidak dihantar atau lebih buruk tidak dihantar atau lambat untuk dihantar. Seterusnya, isu ni sedikit sebanyak dapat mempengaruhi akademik para pelajar dan mempengaruhi purata nilai kredit mereka dan prestasi akademik mereka juga akan merosot. Next. Okey, saya akan sambung. Untuk sebentar tadi kita menerangkan tentang impak dari segi perkembangan akademik. Seterusnya saya akan menerangkan tentang impak daripada segi perkembangan sosial. Okey, terdapat 2 jenis poin yang saya akan terangkan. Yang pertama, kurang kemahiran komunikasi, dan yang kedua, nilai-nilai yang tidak bermoral. Okey, untuk kurang kemahiran berkomunikasi, dengan adanya platform aplikasi TikTok ini, golongan remaja akan kurang bergaul dengan individu yang lain ataupun dengan masyarakat yang lain. Mereka akan lebih kekok apabila bercakap di depan halayak ramai. Seterusnya adalah nilai-nilai yang tidak bermoral. Golongan remaja akan lebih mudah terdedah dengan perkara yang tidak baik apabila menggunakan aplikasi TikTok ini secara tidak baik. Terdapat pelbagai jenis konten video yang tidak bermoral ataupun tidak mendatangkan faedah. Okey, next slide.
Okey, saya akan meneruskan bahagian hasil kajian. So, kajian ini dijalankan dengan tujuan untuk mengambil kira kadar penggunaan TikTok di kalangan remaja pada masa kini. Kami dapat mengumpul daftar hasil daripada soal sidik yang telah dilakukan. Sebanyak 50 responden yang telah diperolehi dalam soal sidik ini. Mereka merupakan soalan-soalan yang telah dijawab oleh responden. Okey, untuk soalan yang pertama daripada responden ni, yang soalan yang pertama ni saya akan terangkan adalah adakah anda mempunyai aplikasi TikTok? Jika kita lihat dalam pie chart di atas, terdapat 90% responden mengatakan ya, manakala 10% responden mengatakan tidak. Di sini kita dapat lihat bahawa aplikasi TikTok ini merupakan suatu aplikasi yang wajib ataupun aplikasi yang sangat sering digunakan oleh golongan remaja. Okey, next slide. Okey, untuk soalan yang kedua adalah berapa lamakah anda mengunjungi aplikasi TikTok dalam sehari? Jika kita lihat dalam pie chart tersebut, warna purple merupakan bahagian yang paling besar dalam bulatan tersebut. Sebanyak 44% responden mengatakan yang mereka mengunjungi aplikasi TikTok selama 1 hingga 5 jam dalam masa sehari. Di sini saya dapat simpulkan bahawa golongan remaja banyak menghabiskan masa dengan menonton video di dalam aplikasi TikTok. Okey, next slide. Terima kasih ni. Saya akan menerangkan kesimpulan dan cadangan. Kesimpulannya seperti mana yang telah diterangkan oleh adik dan saya. Kesimpulannya adalah aplikasi TikTok mempunyai manfaat yang baik dan juga yang buruk kepada perkembangan etika dan kalangan remaja. Walaupun begitu, kesan-kesan yang negatif terlihat lebih banyak daripada kesan-kesan positif. Hal ini sebabnya kerana rekomendasi aplikasi TikTok yang dikeluarkan secara rawak ataupun random tak dapat dikawal dan ataupun tidak diletakkan daripada aplikasi tersebut. Dan pada itu, aplikasi TikTok akan memberikan impak yang negatif kepada anak-anak muda yang masih belum matang. Aplikasi TikTok sebagai medan dakwah, adakah ia betul? Ayat ini telah dikatakan oleh Ustaz Ahmad Zuki, iaitu pendakwah dan penceramah bebas. Saya dapati ramai terutama remaja menggunakan aplikasi TikTok. Jadi saya ambil pendekatan di mana orang ramai berada, maka di situlah dakwah Islam perlu dilakukan, mesti agar mereka tidak terus leka. Apabila peringatan dan info-info tentang agama Islam, masyarakat tidak akan terus terbuai dengan arus dunia, sebaliknya hidup dalam keadaan yang lebih berfokus dan bermanfaat. Next. Dengan menghasilkan video pendek untuk menyampaikan ilmu agama dan dakwah yang dalam bentuk yang lebih menarik sehingga mendapat tontonan yang tinggi serta memasuki FYP ataupun For Your Page. Ternyata usaha ini tidak sia-sia kerana beliau telah mempunyai lebih kurang 700,000 pengikut dalam beliau punya akaun. Berikut adalah cadangan bagi mengawal penggunaan aplikasi TikTok. Yang pertama adalah masa bersosial. Masa bersosial di dalam TikTok telah boleh ditetapkan dengan dalam range 40 hingga 120 minit dalam satu hari. Yang kedua adalah menapis komen negatif. Dengan menapis komen negatif, remaja tidak akan terikut-ikut dalam memperkatakan bahasa-bahasa yang kesat seperti yang dikeluarkan oleh netizen dan pengguna media sosial tersebut. Okey, terima kasih Ahmad Izam. Cukup. Si Syafiq tak dapat bentang Syafiq tak ada. Syafiq terus hilang Okay, terima kasih. Ha? Dia ada sir, tapi mic dia ada problem sir. Okeylah. Okeylah, itu sajalah untuk grup ni. Saya ada satu grup lagi tengah menanti tu. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih sir. Baik, terima kasih.